asas syariahnya, berapa kaedah yang perlu ada. Jadi kita jemputlah Ustaz untuk memulakan perbicaraan pada malam ini, dan rakan-rakan semua bolehlah memberikan tambahan komentar lah lepas Ustaz dah habis pembincangan malam ini. Terima kasih. Ya Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi kita sebagai sambungan, kita boleh buat kesimpulan dulu ketika penjajah datang ke negeri-negeri Islam, mereka membuat perubahan yang besar dari segi kepahaman, dari segi pemikiran orang Islam melalui pembelajaran, sistem pendidikan, media massa, dan sampai satu tahap orang Islam di negara Islam terikut-ikut dengan slogan-slogan mereka. Agama tak ada hubungan dengan politik misalnya, dan ekonomi tak ada hubungan dengan akhlak, selanggar saja asalkan dapat untung. Kemudian kebebasan mengatasi segala nilai-nilai, dan wanita pun tak ada beza dengan lelaki, maknanya sama-sama betul. Sedangkan dalam Islam ada perbezaan dari segi fungsi dan sebagainya. Kalau dia pakaian boleh pakai apa saja asalkan diizin oleh uruf budaya, tidak terikat dengan syarak. Dan itulah antara perkara-perkara yang kita lihat sekarang ini. Trust agama itu menjadi semakin berkurangan dalam kehidupan orang Islam sendiri, khususnya dalam sistem pendidikan dan juga media lah. Dua bidang yang cukup penting. Jadi kita nak tengok bila Islam nak ganti tempat secularism yang dibawa dia barat ini, apa kaedah yang dipakai? Adakah bila kita dah bincang tentang adanya fiqh muadzanat, adanya fiqh aulawiyat, adanya fiqh maqasid, adanya fiqh waqi', bagaimana kita nak mengadakan siasat atau polisi perubahan bagi sistem yang ada kepada sistem Islam. Jadi ramai orang menganggap bila kita dapat kuasa ke atau kita berpengaruh, maka kita tukar terus daripada yang ada kepada yang Islam. Ini barangkali dalam kata-kata Yusuf Qaradawi, dia kata ini satu aliran yang silap. Dalam sebuah negara yang sekular atau separuh sekular atau negara Islam yang tidak mengamalkan hukum-hukum Islam, kita bukan boleh berubah dalam masa 24 jam. Tak boleh nak lengkok terus menjadikan yang hijau jadi merah, yang merah jadi kuning dan sebagainya. Tak boleh kita nak runtuhkan semua institusi, sistem, pentadbiran, undang-undang, ekonomi, politik, budaya dengan cara yang baru berasas kepada asas Islam. Kalau kita fikir macam itu tak betul, kata Qaradawi. Kerana banyak dia kata sistem yang ada yang hanya perlu kepada kita kata pengarahan baru. Perlu kepada ruh Islam. Perlu kepada insan Muslim yang betul-betul menguasai. Tetapi hanya memerlukan kepada sedikit perubahan yang sesuai dengan matlamat Islam.
Jadi mungkin ada lah perkara-perkara yang kita kena panggil ubah daripada akar umbi, tapi yang banyaknya mungkin kita kata sistem tu dah ada, cuma kita perlu kepada pembaikan. Misalnya kita ambil sistem undang-undang, misalnya kita kehakiman. Kehakiman kita tahu ada beberapa tahap. Mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan dan macam-macam lagi. Jadi sistem tu dia dah berdiri dengan elok. Cuma pentingnya ialah bagaimana dalam sistem tu berlakunya pengarahan secara Islam dan pengkhususan para hakim dalam setengah peringkat dengan jenayahnya, dengan mahkamah sibilnya, dengan mahkamah bisnes perniagaannya, semua tu dah ada. Jadi kekal kaya itu. Yang kita perlu ialah bagaimana undang-undang sebahagiannya ya bercanggah dengan kehendak syariat Islam. Itu sahaja yang nak diperbetulkan. Jadi dalam undang-undang sibil misalnya, sikit sangat dah perkara yang perlu diperbetulkan. Mungkin ada sikit sebanyak yang kita banyak berbicara tentang kanun jenayah lah. Dalam undang-undang jenayah dan sebagainya. Demikian juga bagaimana kita nak mengaitkan undang-undang dengan syariah supaya undang-undang itu bertolak dari syariah. Sama juga dengan sistem bank, kita kata juga. Sistem bank ini adalah sistem barat, kapitalisme asas. Tetapi dia tidak boleh lari daripada kehidupan kita. Jadi bagaimana zaman sekarang tak ada orang boleh pergi buat urusan keuangan tanpa guna bank. Sebab itu dalam dunia Islam dan negara Islam seperti di Iran, di Sudan, Pakistan, malah di Malaysia juga, kita cuba jadikan bank-bank itu dengan bank Islam misalnya. Dia katanya ada negara-negara yang mungkinkah kalau tak berjalan sesuatu pun, saya tahu mungkin tuan-tuan boleh kembangkanlah apa yang berlaku di Sudan misalnya. Ada perkara-perkara yang dulunya muamalah urusan secara haram telah ditukar kepada urusan secara Islam. Jadi di sinilah kita nak sebut malam ni ada 3 kaedah yang penting dalam kaedah-kaedah perubahan ini. Pertama, dia namakan sebagai kaedah menjaga darurat. Makna darurat ia diiktiraf oleh Islam. Ini berkait dengan kitab atau kaedah fiqhiyah ulama-ulama, misalnya kitab Ashbah wan Nazair menerangkan tentang ad-darurat tubihul mahzurat. Bila keadaan dah darurat, maka ada benda-benda yang terlarang itu menjadi harus. Kemudian ma'ubi halid darurah yuqaddaru biqadariha. Darurat tu pula dinilai mengikut nilai semasa lah. Mana dia tu ada masa dia naik, ada masa dia turun. Dan begitu juga al-hajah tanzilu manzilatul darurah. Darurat kalau kita ada hajat. Kalau dia hajat tu jadi macam darurat. Macam zaman dulu kata rumah tu hajat. Tapi zaman sekarang ni muka darurat dah. Macam kenderaan dulu hajat, keperluan. Tapi sekarang ni dia satu darurat, satu yang perlu sangat. Jadi banyaklah nas-nas syarak yang kita boleh belajar dalam bab makan minum dan sebagainya. Iaitu kaedah-kaedah yang dari realiti syariah Islam kita tidak boleh nak menganggap semuanya mesti sampai kepada tahap ideal. Dia kena dibumikan dan dia kena diiktiraf sebagai satu keperluan dalam kehidupan
atau keadaan semasa telah memaksa kita untuk menerima beberapa perkara-perkara. Jadi darurat syarak ini tidak boleh dianggap sebagai darurat individu. Masyarakat juga ada hak darurat dia. Jadi kalau darurat individu ada, masyarakat juga ada darurat ekonomi, darurat politik, darurat kesejahteraan, darurat sosial dan sebagainya. Lepas ni hanya satu contoh. Misalnya ada orang mengatakan ASN tak boleh, ASB tak boleh, macam-macam. Tapi kalau kita lihat dari sudut darurat ekonomi kepada orang Islam, kepada orang Melayu misalnya, kita dah tinggal berapa peratus. Tapi dengan cara pemodalan PNB, ASN, ASB dan sebagainya, mungkin orang Melayu boleh tambah sikit peratus harta benda mereka. Mungkin untuk diri seorang tu memang susah. Tapi untuk sebagai satu kelompok masyarakat Muslim, mungkin ada setengah orang kata, kalau semua haram, macam mana nak berniaga? Jadi ada perniagaan dalam ASN, ASB itu, ada setengah mazhab, ada setengah pendapat mengatakan boleh lah. Sebab tu dalam PNB sendiri pun ada berbagai-bagai pendapat lah. Misal setengah-setengah mufti agak ketat, tu tak boleh, dia tak boleh. Ada setengah yang longgar, dia kata tak boleh semua. Nak berniaga apa orang Islam. Jadi mana kerana dia merupakan institusi negara, maka ada perkara-perkara yang individu tak boleh buat, tapi dalam bentuk kenegaraan atau polisi kerajaan, maka boleh membuat perkara tersebut. Yang kedua, kita gunakan kaedah i'tikab akhafud dararain. Makna ada dua mudarat, dua-dua mudarat kedua dari segi hukum agama lah. Jadi kita boleh memilih mana yang agak lebih ringan. Sebab tu ada satu kaedah yang kita dengar, kalau kita nak lawan kemungkaran, tetapi jika kita lawan kemungkaran itu bahayanya lebih besar, maka dia kata kita boleh diam lah atas kemungkaran tersebut. Sebab dua-dua tu rosak. Jadi bila dua-dua rosak, kita pilih mana yang lebih ringan kerosakannya. Jadi kaedah inilah ulama-ulama membolehkan kita taat kepada imam atau pemimpin yang fasik. Sebab kalau kita berlawan juga, dia orang panggil kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi dalam hal-hal tertentu mungkin kita nak pecah je tak boleh. Jadi kita terpaksa lah terima pemimpin yang fasik ni. Sebab kalau kita lawan, menimbulkan fitnah yang besar yang membawa kerosakan lebih besar. Ini juga ada kita boleh bincang lah bagaimana satu hadis yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada Nabi membenarkan lah benda-benda yang maknanya sepatutnya kita buang. Tapi Nabi tinggal ke begitu kerana nak menjaga supaya tidak berlaku perkara yang lebih teruk lagi lah. Kemudian ada Quran pun ada cerita apa ni, Nabi Musa, Nabi Harun, Musa Samiri dan sebagainya. Cerita kaitan dengan penyembahan lembu lah masa tu. Jadi fitnah dah berlaku dan sebagainya. Jadi maksudnya ada polisi-polisi yang diikuti oleh Nabi itu kena berdasarkan kepada mana yang lebih tak mudarat. Misalnya Nabi Musa menegur Harun, jangan sampai orang kata kamu ni memecah belahkan Bani Israel.
ataupun ya akhir kali kita nak bincang malam ni ialah ini salah kita dengar juga kaedah ansur-ansur. Makna Islam ni tak boleh semua kita nak pakai bordoza semualah. Sebab dalam perintah sembahyang, puasa pun kalau kita tengok jihad dan sebagainya, mengharakkan arak dan sebagainya, juga Rasulullah mengajar kita dalam keadaan dibuat asal tu secara beransur-ansur, tidak sekaligus. Sebab dalam masyarakat yang baru, misalnya perlu kepada dari segi pelaksanaan lah, untuk sesuai dengan masa dari segi pelaksanaan. Bukannya kita kata peraturan tu mesti secara beransur-ansur. Peraturan tu mungkin boleh jelas, tetapi pelaksanaannya secara teransur-ansur mengikut kepahaman masyarakat juga. Jadi inilah yang diajar oleh Islam. Misalnya kita lihat Islam, sistem perhambaan. Sistem perhambaan tu dia tidak sekaligus diharamkan. Tapi dia berlaku sedikit demi sedikit sehingga kita kata betul-betul masyarakat sudah dapat menerima kehidupan sosial, ekonomi yang tidak lagi berasas kepada hamba dan sebagainya. Ini kita kata sunnah ilahiyah lah. Sunnah Tuhan dia sedang menjaga ansur-ansur. Apalagi dalam siasat dunia sekarang ini, di mana nak tatbik sistem Islam dalam kehidupan harian. Pada hari ini, selepas kita orang Islam menerima serangan pemikiran, budaya, undang-undang sosial dengan sistem barat, jadi ada perkara-perkara yang kita kena orang panggil siasat secara yang betul-betul lah. Dari pelaksanaan berlaku secara beransur-ansur. Ini manhaj atau kaedah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengubah kehidupan jahiliah kepada kehidupan Islam selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan Quran sendiri juga memperbetulkan akidah dan memantapkan akidah sehingga betul-betul menjadi satu amalan selepas diberikan peraturan-peraturan secara yang lebih terperinci. Dalam amalan maka dilihat lepas pada zaman sahabat, zaman Umar Abdul Aziz, banyak cerita-cerita daripada Umar Abdul Aziz yang digelar sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Dia juga mengikut kaedah yang dilakukan oleh datuk nenek dia lah, Umar Ibn Khattab tu, Sayyidina Umar tu nenek dia lah. Jadi dia ada anak, Umar Abdul Aziz ni. Anak dia tu Abdul Malik, seorang muda yang bertakwa, yang bersemangat. Jadi satu hari tu anak dia tegur, "Wahai bapa, kenapa tak buat tu, kenapa tak buat ni?" Jadi orang muda ni dia semangat, dia bertakwa, tetapi seorang bapa yang lebih matang berkata kepada anak dia, "Jangan gopoh wahai anakku, sesungguhnya Allah telah mengharamkan araklah Al-Quran 2 kali dan mengecam arak dalam Quran 2 kali dan yang ketiga barulah diharamkan." Jadi aku takut atau aku bimbang kita bagi kebenaran sekaligus kepada manusia, akhir mereka tinggal begitu saja dan menjadi satu fitnah. Maknanya ini menunjukkan bahawa Umar Abdul Aziz seperti Khulafaur Rasyidin yang lain juga cuba menyelesaikan masalah secara hikmah dan secara beransur-ansur berdasarkan kepada sunnah Allah dalam menghalalkan arak.
Jadi itulah antara kaedah-kaedah yang kita katakan dari sudut perubahan masyarakat ni. Jadi Ana tak nak panjang sangat, mungkin kita boleh bincang. Ada pembacaan tuan-tuan mungkin lebih banyak dalam berbagai-bagai bahasa yang ada, kita boleh bincang lah. Sebab bila pergi kepada pelaksanaan ni, sebenarnya lebih sukar daripada idea dan teori. Sebab pelaksanaan ni, terutama orang yang ada pengalaman dalam pentadbiran lah. Pentadbiran kerajaan, di luar kerajaan, ada NGO. Masing-masing itu pun ada cara yang berbeza. Jadi Datuk Rahim kita pun dia orang dah sampai tahap KSU, KSN apa dekat-dekat ni. Jadi dia mungkin banyak pengalaman lah. Sebenarnya kita boleh dapat pengalaman secara pentadbiran lah. Secara pentadbiran pengurusan negara ni kadang-kadang tidak semudah yang kita dakwah ni. Sebab sekarang ni ramai juga pendakwah-pendakwah yang curu cakap lembak. Bila dia beri tugas, nak tak nak buat apa. Jadi itulah. Jadi isu arak pun, isu judi pun sekarang ni tidak semudah tu lah. Macam kita tak syarah tu. Kalau kita tak syarah, dakwah tu semua lah. 100% bagus. Bila masuk dalam medan tu, baru tahulah. Dalam tohanya sungai atau tempat kita masuk. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, ada pandangan tambahan? Pak banyak yang dah unmute tu, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit lah. Ya. Berkenaan dengan Bashar al-Assad Syria. Kan, dia setahu saya lah, Ustaz betulkan kalau saya tak betul. Orang lain pun boleh jawab lah, saya pun tak tahu sangat. Politik antara bangsanya kita ramai. Kita tahulah, kalau kita tak tahu tak apa, kita buat satu discussion perbincangan. Okey, Ustaz, Bashar Hafiz al-Assad ni kan, saya tak tahulah, saya baca dekat mana, dia dengan Yusuf Qaradawi, dia memang rapat kan, yang dikatakan Yusuf Qaradawi bebaslah masuk dalam istana dia kan. Dan kita tahu Bashar ni memang zalim lah kan. Dia bunuh dia punya orang-orang Islam dia sendiri kan. Jadi kita pergi kepada Ustaz kata tadi dalam kaedah perubahan, mungkin satu menjaga darurat ya. Mungkin saya tak tahulah macam mana nak letak benda ni, dan satu lagi ialah dua mudarat yang kita kata usul fiqh kita lah kan. Kalau ada mudarat yang lebih besar, maka kita perlu ambil mudarat yang lebih kecil lah kan. So saya tengok Syekh Yusuf Qaradawi ni kan, dalam saya tak tahu macam mana lah, kalau syekh-syekh lain dekat Timur Tengah itu memang yalah, terbuka lah dia go against dia punya ketua kan. Tapi sebab benda ni saya rasa ada khilaf lah, bukan dari segi ulama-ulama jugalah tentang Syekh Qaradawi kan. Tapi saya rasa mungkin juga dia rasa macam kalau kita perang pun lebih banyak kematian kan. Jadi saya tengok dia ambil jalan yang okeylah, work, kita kerja dengan Bashar Bashar al-Assad. Saya tak tahu, saya nak tanya Ustaz macam mana pandangan Ustaz dengan inilah Syekh kita kan, Syekh Yusuf Qaradawi dengan betul ke tak tahulah saya, tapi saya ada terdengar lah mana-mana kan berkenaan dengan hubungan dia dengan Yusuf Qaradawi dan Bashar Assad. Siap. Pertama sekali saya tidak ada maklumat lah mengenai Qaradawi dengan Al-Assad ni, Bashar. Tetapi yang saya tahu yang betul-betul duduk di Syria ni ialah Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti itu dia berpengaruh dan dia tidak mengambil jalan menentang secara keras lah. Tapi akhir sekali dia mati dibunuh juga.
Cuma kita tengok mungkin itulah sebab ada setengah ulama yang menganggap macam kita kata ambil jalan lebih selamat sikit lah. Qardawi setakat saya tahu dia di kota tu. Cuma dia Mesir dia anggap musuh kerajaan Mesir sebab tu dia berpindah ke kota. Jadi kota dia anggap sebagai penasihat kepada raja kota. Itulah. Dan dia khutbah-khutbah dia tu cukup berpengaruh. Cuma saya nak bawa benda lain je. Saya tengok macam kita tengok di Iraq zaman Saddam Hussein lah. Di Iraq zaman Saddam Hussein ni kita tengok memang teruk lah ulama dibantai, dibunuh dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok selepas kematian Saddam Hussein, keadaan lagi lebih teruk. Maknanya di situ barangkali ada dikemas setengah orang tu kenapa dia macam tadilah. Selagi dianggap sebagai dia tu pemimpin Islam, bagaimana teruk, bagaimana jahat apa maknanya ada orang sanggup kita kata tidak membuka permusuhan secara lebih terbuka lah. Itu. Tapi satu segi lain kalau kita tengok di Indonesia pun dulu jadi isu juga waktu sampai dulu tu lepas Soekarno tu apa ni lepas tu berlaku reformasi dan sebagainya. Cuma sekarang ni nampak keadaan lebih baik. Jadi anak serah lah kepada perbincangan kita sebab kita tu ada banyak lagi bacaannya. Saya tak apa faham lah. Saya dengar juga lah. Wallahualam. Ustaz, saya dengar kan. Saya dengar lah Ustaz betulkan saya. Betul ke tak? Daripada perspektif orang-orang Arab dia melihat di antara Indonesia dengan Malaysia lah. Jadi Malaysia ni dianggap lembut sikit lah. Kalau Indonesia tu dianggap keras sikit lah. Jadi dekat Timur Tengah sana saya tak tahu Mesir ke dekat Jordan ke kan. Dia kata biasanya orang Arab layan orang Malaysia lebih baik banding dengan Indonesia lah. Mungkin dia orang lebih keras sikit dan kita lebih lembut sikit lah kan. Tinggal lagi masa kita ialah kalau kita berlaku apa-apa pemindahan kerajaan pun kiranya legend jugalah kita tidak ada macam Indonesia kan. Penumpahan darah lah kita walau macam mana pun smooth kan. Jadi walaupun kita kata ialah sesetengah orang mengatakan Malaysia ni penakut kan, tak macam Indonesia berani kan, tapi saya rasa mungkin juga ni jugalah maknanya satu kita kata interesting lah juga kan macam mana kita berubah ya. Mohon pandangan Ustaz. Anda nampak mutakhir dia selalu orang sebut Malaysia ni dia semacam gambar dia betul-betul Madinah zaman Nabi. Sebab tu Madinah zaman Nabi tu ada piagam Madinah. Jadi orang Islam tu majoriti tapi bangsa-bangsa lain atau agama lain boleh hidup aman dan damai di sini. Jadi macam Indonesia, Pakistan tu kita tengok dia majoriti besar sangat orang Islam. Sehingga sikit sebanyak berlaku penindasan juga lah. Macam Indonesia kan nama pun kena tukar nama Indonesia, cakap pun kena bahasa Indonesia, tapi mungkin dia dari segi kebangsaannya lebih baik. Macam kita ni agak longgar. Tak ada longgar. Tapi barangkali ada juga hikmah-hikmah yang ada sebab kita ni maknanya asalkan boleh kawal, boleh jaga. Mana dari segi hak asasi manusia dan sebagainya, barangkali itulah tengok kebijaksanaannya. Cuma mungkin bagi setengah orang dia kata Malaysia ni terlampau longgar lah. Ada terlampau banyak beri. Hak tu perkara. Pertama kita tengok banyak perkara lah kita tengok sekarang ni. Anak ada memang yang mutakhir ni kita ada tolong berjuang orang di Palestin. Di Palestin sebenarnya orang Arab lebih ramai lagi. Mereka dekat, ada duit. Biasanya bumi kita di Malaysia ni jadi macam bumi Palestin juga. Palestin pun dulu macam tu lah.
orang Yahudi beli. Akhir jual habis tanah. Dapat pada orang Yahudi. Sebenarnya kesilapan orang Arab Palestin juga jual tanah tu sebenarnya satu. Di tempat kita ni pun sekarang tanah tu kita mudah dijual. Dijadikan hak orang lain. Jadi kemudian tak tanah, jadi tanah orang lain. Kita pun kata dulu peratus kandas tinggal berapa peratus. Dengan yang belah-belah dah. Tanah istimewa orang Melayu dan sebagainya. Wallahualam lah. Bolehlah kita bincang lah. Ustaz. Ya. Nama yang respon sikit kepada soalan mufti kita tadi. Sebanyak yang anda baca mengenai pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam isu Syria ni, nampak dia lebih menentang, dia bukan kompromi, sehingga kan dalam tulisan-tulisan khabar dalam website dia sendiri pun dia pernah kata, dia kata siapa yang boleh berperang, pergilah berperang, dia kata. Itu dia kata. Dia kata lagi, dia ni dalam umur 80-an ni pun kalau dia boleh berperang, dia bersumpah dia akan pergi berperang di Syria melawan Bashar al-Assad. Dia nampak memang dia ni bukan yang kompromi, tapi itu sebab timbul pandangan-pandangan yang macam Ustaz sebut tadi dia, dalam memilih antara dua mudarat kan, antara yang besar dan yang kecil itu, ada pandangan-pandangan yang mengatakan di sini silap pilih di antara dua itu kan. Dan Syekh Ramadan Al-Buti Ustaz yang terbunuh di bom tu kan, adalah di antara yang lebih lembut pegangan dia dalam isu dengan Bashar al-Assad ni. Sebab itulah almarhum Syekh Ramadan itu dibunuh oleh mereka-mereka yang memilih jalan perang dengan Bashar insya-Allah. Yang keduanya dalam isu dalam isu wakaf, bukan isu zakat dalam konteks dakwah kepada non-Muslim. Ada ulama yang kata qat'i, maknanya zakat ini tak boleh diberi kepada orang yang bukan Islam. Tapi ada pandangan yang lebih lembut mengatakan ianya dibolehkan atas dasar untuk nak menjaga maslahah dakwah dan juga masalah keselamatan. Jadi apakah ini juga Ustaz di antara orang kata memilih di antara dua pendekatan ataupun ini adalah siasah yang kita bincangkan Ustaz. Wallahualam Ustaz. Ya yang nombor 2 tu. Jadi memang ada nas Quran wal mu'allafatu qulubuhum tu. Mu'allafatu qulubuhum tu mu'allaf, mana sama ada dia dah masuk Islam atau kita nak jinakkan dia masuk Islam. Jadi sebab tu mu'allaf sebenarnya bukan mesti masuk Islam dah. Tak masuk lagi pun memang diberi dalam asnah mu'allaf tu. Cuma bila berlaku zaman Sayyidina Umar tu, ini istiak Umar lah. Umar kata kita tak perlu kepada mu'allaf dah, kita dah kuat dah. Jadi dia tak bagi dah. Jadi Umar lah yang banyak buat istiak-istiak ni. Ada Umar ni misalnya kita kata yang masyhur juga harta kalimah perang. Harta kalimah perang zaman dulu-dulu tu bagi. Tapi bila Umar merintah, bila dia pergi serang Iraq tu, dia dapat banyak tanah. Dia kata tanah buat apa kau orang Madinah? Kau orang Mekah Madinah nak kalau bagi pun dia nak balik negeri dia. Jadi dia tak bagi. Dia jadi kehak negara. Jadi begitu lah harta ghanimah tanah tu tidak diberi oleh Umar. Jadi sebab tu istiak Umar ni banyak. Kita tengok yang dia buat tu, kalau orang Syiah kata lari pada syariat Islam lah.
Tapi kita tengok dari sudut mungkin kata kehebatan Umar tu, isyak dia tu terlalu semasa lah untuk itu. Banyak yang dia dah ambil maslahah lah atau ambil maqasid syariah lah. Sebab tu maqasid syariah ikut mana pun dia kena ikut Umar Allah Mas'ud. Sebab kadang-kadang bertentangan dengan nas syarak pun. Sebab berdasar kepada maslahah pada waktu itu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kini tadi ada Ustaz mention mengenai dengan quotation daripada Yusuf Qaradawi supaya perubahan yang ingin diadakan itu tidak boleh dilakukan dengan drastik, dengan cepat. Jadi kerana sistem yang diamalkan ini dah begitu lama, dah terserap dalam budaya dan kehidupan masyarakat. Jadi kita lihat di Malaysia pun, memang walaupun kita Malaysia dikatakan negara Islam, kena ada dalam perlembagaan mengatakan bahawa Islam agama rasmi. Kita lihat pada masa lepas pun ada usaha-usaha macam masa Mahathir dulu untuk mengadakan penerapan ingat Islam, lepas tu disambung dengan tamadun Islam dan sebagainya. Tapi kita lihat sini tidak ada satu usaha yang konsisten, yang istiqamah berterusan. Bahkan semasa PA dulu kita ada Rahmatul Alamin, tersekat. Sekarang ada keluarga Malaysia, bukan keluarga Islam. Jadi menunjukkan sini bahawa keperluan satu pemimpin yang buat satu tindakan yang berani, yang bold, berterusan, barulah boleh mencapai matlamat akhir. Kalau terlalu kita sekat-sekat saja, mungkin agak sukar untuk menjalankan pelaksanaan. Tadi Ustaz sebut dari segi pelaksanaan itu memang sukar lah, kerana banyak perkara yang perlu ditepuhi untuk memenuhi keperluan-keperluan takbiran. Kita boleh ambil contoh, sekarang ramai berbincang dengan apa berlaku di Turki. Turki sebenarnya satu negara sekular, memang declare, tak macam Malaysia, di sekular. Namun begitu dengan semenjak adanya Erdogan nampak banyak sekali perubahan-perubahan yang orang tak jangka berlaku. Dulu kuasa militer, tentera tu begitu kuat mencekam, bahkan tak boleh pakai tudung dalam parlimen, tak boleh masuk tudung sebagai. Sekarang berubah kerana dia dalam tampuk pemimpinan dan begitu lama. Sebab itu Datuk Ahmad Azam selalu contoh Turki Senate coming Islam lah, insyaAllah. Jadi sini saya nampak kepentingan ada satu pemimpin yang berterusan agak lama dan mengadakan program pelaksanaan begitu tanpa berhenti lah. Jadi macam mana Ustaz? Pandangan hal ni? Allah. Dapat satu kesimpulan baru dah. Tapi tuan-tuan boleh itulah. Kalau kita buat tesis, orang PhD tahulah. Kita buat tesis, sebenarnya hak kita tu bab 4 je lah kita bicaranya. Bab 3, bab 2, bab 1 tu literature review. Setakat ni anak faham, apa-apa amalan dulu kitab-kitab yang kita baca tu adalah literature review. Tapi kita kena ambil dia sebagai asas untuk kita buat bab kita sekarang ni. Di tempat kita, suasana kita sekarang ni, yang kita betul-betul. Walaupun kita tak ada Imam Syafi'i, tak ada Imam Abu Hanifah, tak ada Imam Malik, tak ada Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh-tokoh kita yang ada dalam sekarang ni, kena ada Syafi'i dalam kita lah. Ahmad bin Hanbal dalam kita. Jadi yang dulu tu, hatta orang sebesar Ghazali ke, orang sebesar apa ke, yang kita baca, dia tulis tu, dia, apa yang dia laku dalam dia tu adalah literature review untuk kita tak nak campur dia ke laut, tak nak juga. Ni anak marah kepada Dr. Mazhar ni, dia kata kita ayat al-Mudi campur ke laut. Pernah dengar dalam video mana tu. Kita bukan begitu. Mana fiqh dulu, tasawuf dulu tu, kita masih jadikan sebagai rojokan kita. Tak boleh. Tu orang marah Mahathir nak tafsir Quran. Sebenarnya idea Mahathir tu betul. Cuma cara dia cakap tu orang tak faham. Yang menyebabkan orang kata dia nak bina tafsir Quran. Mana yang ada tu daripada Tabari, daripada Said Qutb sampai sekarang ni, kita pakai sebagai satu literature lah. Tapi kita sekarang ni perlu tafsir zaman sekarang. Ya orang dulu pun tak jumpa. Kita bukan Ibn Katsir tu masih ada lagi cerita bumi bola duk atas, tanduk lembu, duk atas ikan.
Tadi kita tengok budak telai tu, nampaklah orang kata Islam ni tak sesuai dengan zaman. Tapi zaman dia tu, itulah penemuan dia. Tapi zaman kita ni, kita memang tolak dah tu. Pasal benda tu dah bercanggah dengan saintifik yang kita dapat dalam sekarang ni. Jadi sebab tu anak kita kena lebih bebas lah. Tapi kalau kata begitu sekarang ni, orang tua ni kata kita ni liberal lah. Sebenarnya liberal tu, kita ada liberal boleh, liberalism dia tak nak tu semua. Tapi liberal tu perlu, Islam ni liberal, infitah, terbuka. Kita kena guna garak otak fikiran kita ni. Kita sekarang ni terlalu kaku dengan agama. Macam orang takut nak pakai Quran lah. Akhir buku dia takut ni, kayu ni letak atas almari ni. Kena debu. Nak jamu tak boleh. Padahal nak tengok orang Arab pakai Quran, tambah baca Quran lah. Takkan tak berkentuk. Tapi maksudnya, mana kita kena fikir begitu lah. Kita kena berani lah sikit. Kita kena, tapi biasa kita nak berani ni, dah umur 90 baru berani. Kita pun tak sempat nak apa. Dah takut. Ulama orang tengok memang takut. Abu Zahra tu biar dia kata ukur Rijal tu, ukur Yahudi, bukan ukur Islam. Dia kena dalam satu persidangan. Dia pun senyap sampai mati, tak berani nak buka mulut. Abu Sulaiman tu, tulis buku dia Kritik Pemikiran Islam dah 20 tahun nak baru terbit buku tu. Memang baik mencabarlah. Triple IT punya pemikiran tu memang mencabar. Tapi rasa tentulah ya betul sekarang ni. Tapi kita kena berani tu. Tapi siapa kita nak berani-berani. Tapi anak macam kita abing wadah ni kena buat kita dalam bentuk organisasi lah. Supaya orang tidak Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana pertamanya amat terima kasihlah kerana kesempatan. Dengar kan suara Ana? Dengar. Kesempatan tajuk malam ni. Ana sengaja ambil backdrop multaka tu atau multaka kita panggil pun tajdid. Ana rasa tajdid ummah. Ada beberapa program yang Ana sendiri hadir dan Ana rasa ada beberapa perkembangan yang menarik untuk kita amati dari segi isu perubahan, menghadapi perubahan dan juga masa depan. Satunya ialah Multaka yang baru kita habis. Kemudian pada masa yang sama baru ini juga ialah launching buku daripada Dr. Jazir Audah yang bertajuk Maqasid Syariah, satu system thinking. Dan Ana juga tertarik dengan Ana hadir siri program yang dibuat oleh Ziauddin Sardar membicara soal post-normal times, masa yang kita hidup sekarang. Tapi sebelum Ana komen dan bagi pandangan ni, Ana rasa pertamanya Ana nak menyahut susulan daripada Ustaz sebut tadi. Ana rasa Ana pun lama duk rasakan perlu kaedah usul fiqh ni, bukan fiqh tapi usul fiqh. Kaedah-kaedah ni perlu diajar pada pengurus-pengurus, terutama managers yang hidup zaman sekarang mengenangani organisasi-organisasi. Dia menghadapi zaman yang bukan hitam putih lagi. Jadi banyak daripada kaedah-kaedah dan usul-usul itu boleh bantu. Contoh macam kita bincang di antara dua mudarat, yang mana satu di antara. Jadi banyak yang kita hidup bukan lagi hitam putih tapi grey. Area yang dikatakan makin samar. Jadi saya yang pertama tu ialah, Ana setuju sangatlah. Tapi cuma dalam bentuk yang mudah diajar dalam program-program untuk kita panggil bekalkan pengurus-pengurus. Sebenarnya mereka hadapi masalah. Kerana bila mereka tersangkut, biasanya konsultan luar ialah pemikiran dari barat. Jadi pemikiran kita bukan dalam bentuk kaedah yang boleh bantu. Malah kalau orang yang bagi ceramah pun dia bagi dalam bentuk fiqh yang terlalu kita panggil peringkat yang rendah dan bukan memberi satu garis panduan. Yang kita nak ialah guiding principles. Jadi Ana rasa Ana setujulah itu pertama. Tapi Ana rasa dalam bentuk bahan-bahan, dalam bentuk
buku dan bentuk rujukan yang boleh menarik orang yang nak habis organisasi change. Yang kedua, analisa organisation change ni, kita tak, siapa yang bicarakan soal perubahan, ini anda sebagai seorang dalam bidang perubahan organisasi. Perkataan perubahan itu, orang kata dah zaman 80-an, banyak organisasi bincang soal change. Sekarang, siapa yang bincang soal perubahan, change tu dah ketinggalan. Malah kita namakan sekarang ni transformational, disruptive change, perubahan yang kadar lebih pantas, lebih radikal, lebih mengejutkan, lebih kita panggil disrupt, lebih mengganggu. Dan COVID-19 ni lagi mengganggu yang belum unprecedented, yang belum kita hadapi. Jadi Ana tertarik balik pada poin bahawa dalam perbincangan Ziauddin Sardar dan rakan-rakan dia dalam bicara soal post-normal times, dia kata banyak kita dah agak tak membicarakan macam mana nak cipta masa depan. Mungkin kita bicara soal Islam, kita kata banyak nostalgic. Sebenarnya kalau kita bicara soal tajdid ataupun perubahan yang Rasul dan para sahabat buat, mereka hidup dalam zaman mereka bawa transformasi. Perubahan yang radikal dalam di Mekah, Madinah dan juga seluruh dunia. Jadi mereka tu ialah catalyst kepada perubahan. Jadi geng-geng Ziauddin Sardar tu sebab dia menulis buku Muslim Society dalam Post-Normal Times. Jadi dalam mereka bicara ni, mereka mengatakan bahawa kita dalam orang Islam ni kurang membicara soal mencipta masa depan. Kita banyak bicara lebih kepada benda yang buku ni dia namakan Muslim Society in Post-Normal Times. Dan dia huraikan apa yang dimaksud dengan post-normal times. Oh, sorry. Maaf, anda bangkit ni bukunya. Masyarakat ataupun masyarakat Islam dalam era post-normal times. Ini dia berbicara soal foresight, melihat masa depan, trend yang sedang berlaku dan juga isu yang sedang emerging dan juga sineru masa depan. Sebab banyak yang kita bicarakan, kadar perubahan sekarang, dia kata dia makan post-normal times ni ialah banyak yang sedia ada telah gagal. Sistem demokrasi, sistem kapitalis, semua ni dalam fasa telah gagal dan yang akan emerge, yang akan keluar ialah sistem dan pendekatan baru. Jadi dia lebih bicara soal bagaimana kita nak menciptakan masa depan. Sudah pasti mengambil Quran dan Sunnah pada kita sebagai garis panduan. Namun kalau kita tak terlibat secara aktif dalam mencorak senario masa depan, kita hanya akan ikut apa yang orang lain cipta untuk kita. Jadi itu sebab dia kata dalam post-normal times isunya ada 3, makin kompleks dan chaos, makin banyak kekeliruan dan contradiction, banyak percanggahan. Kita orang Islam yang banyak pencanggahan. Kita kata kita nak bukan pada akidah, kita kata pada akhlak Rasul, tapi pada masa sama kita juga orang Melayu Islam yang mempunyai akhlak sebaliknya. Jadi contradiction dalam keadaan kita kata Islam, kita sendiri mempunyai yang paling teruk, yang lucah, yang maki hamunnya dalam sosial media ialah orang kita juga. Jadi banyak contradiction, tapi itu merupakan dia kata zaman post normal times. Lebih kompleks, lebih chaos dan juga lebih pencanggahan, contradiction. Oleh kerana ada 4 feature. Pertama kali kadar perubahan, speed perubahan makin cepat, skop perubahan makin besar, skill perubahan tu berlaku makin besar banding dulu dan berlaku simultaneous. Jadi saya rasa mungkin ada juga kaitan dengan mungkin kita mengimas balik yang macam Ustaz bicara pasal dalam kitab Usrah juga lah. Peri penting melihat bagaimana mencipta tamadun, mungkin perlu juga kita meneliti balik bagaimana ulama-ulama dulu, termasuk juga macam Jasir Odah membicara soal maqasid syariah dalam pemikiran sistem, mana melihat the whole, keseluruhan dan juga parts sebahagian. Sebab tu anda bila bicara mu'taqah ni, anda kata kalau kita ambil satu-satu badan NGO dakwah, mereka tiap-tiap satu nak kata dia berjaya.
Abim dengan abimnya, Jim dengan Jimnya, Ikram dengan Ikramnya. Dia nak bicarakan soal hijayah, tapi mengikut kurang murad dalam satu buku dia 90-an dia guna perkataan Islamic Movement, the systems approach, juga konsep systems. Dia kata kalau kita ambil parts atau bahagian-bahagiannya, mungkin ada 1-2 jamaah yang mungkin berjaya dalam bidang yang dia pilih. Tapi kalau kita ambil the whole, keseluruhannya, gerakan Islam tak berjaya. Jadi dia kata kalau kita balik pada systems view, ini yang juga jadi Jaziron Odah kata, tengok the whole and the parts. Kita tengok bahagian dan juga totalnya, bahawa mungkin dan kita semua saling bergantung, saling berkesan sama kita. Jadi sebab tu rasa kalau kita balik itu, maka tak guna juga satu kumpulan bagus, tapi yang lain tak bagus berbanding dengan kita panggil musuh kita. Jadi rasa di antara beberapa yang anak puati yang rasa sesuai sangatlah kita bicara soal perubahan ini, kerana kita sedang menghadapi kadar perubahan yang mungkin dia panggil hyper speed. Dengan adanya digital, dengan adanya masuk era baru, kadar perubahan tak akan slow. Dan siapa bicara soal LGBT contohnya, lesbian semua, sekarang ni dia dah mencangkaui lebih. Kita dah ada dengan era sperm, boleh create anak baru dengan pengguna sperm, dengan kadang-kadang datuk dengan anak boleh kahwin dalam keadaan zaman di dunia lain dah. Jadi makna dia, siapa yang bicara seolah-olah LGBT, sekarang ni dia dah 2-3 kali ganda melebihi daripada LGBT. Jadi saya rasa oleh kerana kadar perubahan dan corak perubahan yang akan lebih radikal, lebih berbeza, terutama keluar daripada post-COVID, saya rasa elok sangatlah sesuai dan timing masa perlu sangatlah kita melihat kaedah-kaedah dan cara-cara dan juga garis-garis panduan dalam menghadapi perubahan, dengan ambil kira banyak perubahan yang kita akan hadapi tak akan sama dengan 2 tahun, 3 tahun yang lepas. Wallahualam, sekadar bagi komen untuk mungkin Ustaz ada pandangan, tapi anda hanya sekadar melihat sebenarnya yang post normal time tu pun program triple IT juga. Ziauddin Sardar yang jadi Odah ni pun juga Islamic University dengan Maqasid Institute juga. Jadi semua ni tapi dari segi trend yang positif lah, yang baik. Tapi dari segi makna kita masih lagi dalam peringkat yang awal, tapi peringkat yang sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ada respon sikit Ana mengharapkan sekarang ni, sebab macam Saudara Farid sebut ni, dia terlalu besar dan sekarang ni tak boleh digarap oleh individu seorang atau 2 orang. Ini rasa di Malaysia ni kita tidak ada betul-betul satu gabungan lah, tenaga-tenaga untuk berfikir benda ni secara holistik tadi. Dan kita memerlukan sebabnya dulu almarhum Triple IT lah, Alwani Haji Habib Alwani, dia pernah mimpikan dia di Amerika, dia buat satu bangunan tu, beribu-ribu orang duduk situ, pakar-pakar penyelidik berbagai-bagai bidang. Jadi dia pernah mengharapkan di kalangan pemikir Islam ni, kalau 30-40 orang boleh duduk satu tempat. Tapi tak berjaya ke? Jadi kita dalam konteks Malaysia pun, kita tak nampak dah ada satu tempat yang betul-betul. Sebab benda-benda ni tadi, Ana bagi tahu setakat yang Ana faham lah. Ustaz-ustaz kita ni tidak ada yang betul-betul isti'ab, yang betul-betul mulim, yang betul-betul mampu nak garap benda ni. Dia nak belajar secara klasik, secara tradisional. Dia ada hafal benda tu, muntah benda tu, tak pergi ke mana juga. Sama juga dengan orang lain yang tidak ustaz ni pun. Dia nak hadangkan kaedah-kaedah tu. Jadi ni perlu usrah habis ada lah. Tapi kena ada yang lebih berstruktur, terutama kan orang tua-tua yang dah peceh, yang setengah tu peceh pergi buka kedai rocek pula. Setengah tu peceh pergi buat kerja. Tak kau paut dengan ilmu ya, dia orang yang sayang lah. Orang ni dah pengalaman 40 tahun, 50 tahun, jadi profesor macam-macam. Tak tahu apa ni. Ana tengok.
Orang macam Prof. Kamal pun tak ada kaki tangan yang boleh sokong dia. Dia profesor-profesor lain lah, emeritus. Jadi orang ni anak kita kena manfaatkan, kena buat satu badan. Ya jangan ketat sangat lah, mana boleh pergi, boleh balik, boleh tempat kita berkumpul, boleh curah idea, kena macam sekretariat lah. Nah, betul-betul. Dan tengok macam Murtaqa daripada negara depan tengok. Tak ada kaki tangan, tak ada staff, tak ada kaki pun tak ada, tangan pun tak, jari pun tak ada. Macam mana kita nak buat? Abi mungkin dia lebih berstruktur, tapi setahu mana buatlah nama Siddiq Fadil ke apa ke, ikutlah. Atau apa-apa sajalah. Sekarang ni supaya tidak ada nampaklah Abi, Ikram, Haluan, politik empat serius ni kita tengok orang, ada otak, ada budi atau belakangnya. Orang ni anak kena gerak. Kita nak agak lain. Kerajaan pun kita rasa tak mampu nak buat. Sebab kerajaan dia tak ada idea juga. Tambah-tambah pernah masuk ingat baru. Nampak simple sangat. Mereka simple. Tak tahu lah. Anak pun tak ada keyakinan lah. Dalam peribadinya. Orang macam Anwar tak naik pun tak. Sebab orang tak nampak dia nak bawa. Jadi kita dilema sebenarnya. Dilema memilih pemimpin. Sebab bukan kita memilih pemimpin, parti politik pilih pemimpin. Kita ni mengundi je. Jadi banyak rugi lah. Jadi siapa nak bawa arus tu? Kita ke kata politik payah. Kekanya segi pemikiran tadi. Kena ada lah. Triple IT yang tak tahu. Profesor kita tu, UIA lah. Zan. Dia pakai, Fauzan. Dr. Fauzan macam mana dia boleh buat ke? Triple IT ke gerak ke macam mana, tak tahu lah. Anak beberapa kali anak suka baca buku Triple IT tu terbuka sikit otak. Jadi ustaz-ustaz pun tengok yang balik Azhar 30-40 ribu ni pun kesian lah. Mana terbiar dia punya tenaga lah. Dia tak sampai ke mana ni. Langit tak apa, bumi tak apa ni. Ini masalah dah. Apa hari dulu Azhar ni 10 tahun dulu 40 ribu dah. Tak kira lagi ke balik Jordan, balik Morocco, UKA, UIA. Tadi kita terbiar, tak ikat kita punya lady ni. Jadi borai macam ni, rugilah kita. Jadi kita sekarang ni sedar-sedar ni umur 60 ke atas belakang dah. Kalau kita orang mati dah. Jadi apa kita nak menyumbang ni? Memang banyak lah api buat ke apa, tapi anak tak cukup langkah lagi. Dia macam tidak betul-betul serius lah. Wallahualam. Ustaz Nasir kita. Komen lah sikit. Betul lah Ustaz. Maknanya dari segi rasa lah juga yang Akhil Farid sebut soal post normal. Kita tak ada nak hambat kot Ustaz. Tak ada nak hambat kerana terlalu cepat. Ya, kalau yang anda pernah baca dalam artikel membicarakan post normal ni, dia kata kita ni ibarat kereta api laju yang tak ada kita nak hambat. Dia ni nak pergi ke mana, to the unknown future. Itu Farid, Akhil Farid. Jadi kita tak sempat nak hambat. Jadi anak rasa ini perlu satu orang kata apa, koordinasi tenaga yang Ustaz sebut tu lah. Kan, para alim daripada madrasah diniyah bersatu dengan tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir yang macam Akhil Farid gitu. Dan jadi bos di umara and ulama ni dia buat satu gerakan boleh rasa Ustaz rasa begitu. Kalau ustaz ni kat gitu, Ustaz dia terikat dengan nas yang kita sebut tradisi, tapi tak berani untuk nak melihat tadabbur maqasid daripada ayat-ayat itu barangkali. Wallahualam, Ustaz rasa begitulah. Anak nak celah sikit contoh lah. Sekarang ni ustaz-ustaz nak mengajar akidah ni bukan akidah sekarang. Sebenarnya akidah yang dia belajar tu, Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, atau Wahabi apa, benda berlaku zaman dulu. Dari segi literaturnya, zaman dia tu ada keperluan, dia buat lah. Maka timur Mu'tazilah, timur Jabariyah. Kita duk bahas lagi buat tu, benda tak ada keperluan sekarang ni. Jadi duk balas benda dalam kubur.
Jadi ustaz-ustaz kita ni kira sekarang mereka ni menjadi peguam bagi ulama-ulama yang duduk di kubur dah. Dia duduk bala Ibn Taymiyah dengan Asy'ariyah tak habis. Menalah muka-muka Ustaz Dr. Mazhar dengan apa tu? Al-Ghuri tu gua Musa tu. Samihah tu. Bala kata aku panggil luka berdarah habis. Benda tu duduk jadi peguam kepada ulama-ulama mati di kubur tu. Jadi rugi masa lah. Lepas tu pergi siwah di masjid. Di masjid pun nana begitu. Jadi tak ada. Ketika kita menghadapi tamadun, apa dia cabaran tamadun sekarang, akidah yang kita hadapi sekarang ni, gelanggai lain lah. Yang ni ustaz ni tak setuh. Tak faham nak setuh. Orang lain pun mungkin faham tapi tak faham kaedah. Dia patut Islam bawa. Jadi kita semua tahu, sumber Islam ada dua. Satu Quran hadis, ya tetap, ya nas, yang kedua ijtihad. Aja sekarang ni, ya ijtihad bertakluk nak makan, ya nas bertakluk nak makan. Jadi, pakat dia macam literature tu lah. Ini kita kena baiki lah. Ingat, wadah lah salah satu. Kena ambil inisiatif lah. Kita Ustaz Siddiq Fadil pun tak ada dah. Sekarang ni, kena ada Ustaz Siddiq Fadil baru dah. Dr. Makna Manuti. Siapa kena lead benda ni. Jangan tinggal anak-anak kita pengikut-pengikut ni cari keputusan sendiri. Akhir dia tidur di rumah gitu lah. Anak kesian kot lah. Jadi kita kena guna tenaga ada lah. Assalamualaikum Ustaz. Dalam. Jelas sikit ya. Ustaz, berkenaan dengan apa tu? Fiqh Al-Mizan kan, yang siapa tu Syekh Ali Ar-Radaghi kan, yang Ustaz Fawaz terjemah tu kan. Kita kan saya nak tanya je lah hubungan dengan kan usul fiqh kan, usul fiqh yang saya faham ialah kenapa sesuatu tu wujud lah kan. Jadi dengan mizan ni, fiqh mizan ni ialah saya faham lah macam ni lah kan, Ustaz betulkan saya. Maknanya kita nak tahu apa ni, weightage kan. Misalnya antara keras dan lembut, berapa banyak kita nak keras dengan orang-orang yang bukan Islam, berapa banyak kita nak lembut kan. Apa pendapat Ustaz tentang tulisan Syekh Ali fiqh mizan, kalau kita nak hubungkan dengan usul fiqh yang sedia ada, adakah ianya bagi saya membantu jugalah kan Ustaz? Pertama anak aku dah tak baca lagi buku tu. Dengar dia terjemah. Anak ni tak baca lagi. Cuma anak sebut usul fiqh yang dipelajari sekarang dia lebih merupakan kita kata bahan lama yang tidak ramai orang boleh guna. Pasal tak faham konteks tu. Jadi masalah sekarang ni dia usul fiqh yang kita belajar cara lama tu, dia masih dalam bentuk kerangka macam tu yang tidak berbentuk kegunaan. Macam orang panggil sains tulis dengan sains kegunaan lah. Jadi banyak benda-benda kaedah fiqh tu yang kita dia belajar kaedah-kaedah macam tu dengan contoh zaman dulu dibuat oleh ulama dulu. Jadi kita tidak lumatkan balik, tidak blender balik dalam blender kita sekarang ni. Jadi sekarang ni benda-benda macam tu kita nak buat ya. Mana kita ambil tu sebagai sumber bahan mentah lah kata. Bagaimana Quran tu pun bahan mentah, hadis pun bahan mentah, fikir kita pun bahan mentah. Bagaimana kita nak blend jadi benda yang boleh kita makan sekarang, boleh kita minum sekarang, jadi hasil, jadi jus yang betul-betul yang sedap. Sekarang ni makan dia cerita, ni buah aku pokok yang asal begini, ni pula cerita aku ada susu begini. Jadi tidak di-blend dengan betul-betul. Ya, kita tak ada pakar tu. Jadi satu tahap ilmu kita ni maknanya dulu ilmu sekular, ilmu agama. Orang sekular tak faham agama tak faham. Lepas tu kita ada usaha macam UIA, Simulaya tu. Kita compare kan pula antara dua tu. Lepas compare tu kita kena integrasi kan pula. Lepas tu bila nak integrasi tu, hatta UIA sendiri pandang rasa
mengajar tahun 1, tahun 2 tu adalah profesor boleh mengajar. Tapi bila siapa nak betul-betul nak lumatkan benda tu, tahun 3, tahun 4 tu, tak ramai profesor boleh. Profesor pun cerita dia belajar dulu. Jadi sering lah. Rugi kita. Jadi bahaya ada tapi tak boleh nak di blend. Jadi blender tak cukup ni. Ustaz, macam kita duk bicara anda mencelah macam kita bicara Ibn Khaldun lah kan. Ya. Dalam sesi kita. Prinsip ataupun kaedah ataupun penemuan yang Ibn Khaldun tu telah diintegrasi, dimajukan oleh penulis-penulis lain, iaitu yang kita nak tu. Contoh macam anda mencelah, kaedah utamakan perkara penting dahulu. Itu kaedah yang kita pelajari kan. Tapi anda dalam bidang pengurusan masa menggunakan kaedah itu yang dimajukan oleh konsultan-konsultan menggunakan prinsip itu dalam menguruskan masa. Jadi dijadikan metod, pendekatan, alat supaya kita boleh menggunakannya untuk mengutamakan perkara penting dahulu. Jadi anda rasa yang Ustaz masuk itulah boleh diambilkan satu kaedah sampai kepada alat, kepada cara bagaimana nak buat dalam menghadapi konteks yang berbeza. Tapi malangnya benda tu kadang-kadang dibuat oleh konsultan-konsultan, maknanya dia mengambil kaedah prinsip, dia mengambil realiti, dia cantumkan dulu. Jadi dia yang membantu. Jadi sebab tu anak rasa kalau academician saja dalam dunia academician, tapi malang dia tidak hidup dalam lapangan. Jadi dia tak yang banyak dalam bidang ini berlaku bukan kita di dalam bidang banyak pun macam dalam management consultant pun. Management consultant dia ambil idea daripada ilmuwan daripada universiti, tapi dia hidup tidak dalam universiti, dia hidup dalam dunia korporat. Dia hidup situ, jadi dia ambil idea dari bahan-bahan ujian, kajian, analisis daripada tesis dan dia terjemahkan kepada how to, bagaimana nak buatnya dalam dunia realiti ataupun konteks lapangan. Jadi saya rasa di sini yang kita ada missing link ataupun yang lompong yang paling besar lah. Banyak kawan-kawan yang mungkin yang ada fikrah-fikrah tinggal dalam satu realiti ataupun satu tempat yang agak berlainan dengan mereka yang di lapangan kerana benda tu diperlukan dalam lapangan. Jadi saya rasa ini sebagai contoh. Jadi kaedah utamakan perkara penting terlebih dahulu tu sebenarnya dah kita pelajari dalam kita contohnya usul fiqh. Sebab tu yang anda masukkan tadi banyak dari sayangnya benda tu akhirnya diambil oleh orang yang bukan Islamik daripada tulisan ulama-ulama Islam. Wallahu a'lam. Yang menduga kita kerana besar sekali ni. Dari sumber kita yang hilang gitu saja. Sekarang berapa ribu anak-anak orang Islam yang masuk sekolah tahfiz. Apa dia punya matlamat, ada kata apa Quran saja. Dia masuk sekolah Arab, dia masuk yang tidak mainstream ni. Jadi benda tu kalau kita tengok tu sumber orang Islam dia tinggal lagi saja. Ni kita fikir dia pupuk ahli fikir dah ni. Ni orang anak-anak orang kampung yang ngaji pondok. Jadi benda tu terbiar. Orang Islam ni nak syurga ya lah. Anak syurga pasal anak dia hafal Quran dari bapa boleh semangat syurga gitulah. Jadi akhirat lah dunia ni. Berapa ribu budak tahfiz, berapa ribu budak sekolah agama, berapa ribu. Tapi kalau nak cakap begitu, kata anak ni anti tahfiz. Budak tidak, tapi tak ada keutamaan tak ada. Jadi menyebabkan ialah kita pun tak atas anak kita sekolah tu, tapi anak-anak orang Islam ni dia duduk belajar tahfiz, dia duduk belajar sekolah agama raya, ya macam-macam ni. Dia tak ikut mainstream. Jadi orang maju berapa ratus batu dah kita duduk sibuk jalan nak syurga belakang. Syurga dunia, syurga akhirat. Tak ada. Dia nak pindah akhirat. Dia bentuk macam tu. Agama ni bentuk peribadi. Jadi macam orang Kristian juga lah. Waktu kita kena fikir besar lah. Macam Abi ni usaha dia sekolah Huda lah, sekolah apa tu. Ikrar buat. Tapi yang terbiar anak orang kampung apa tu. Kesian lah maknanya. Nasib orang Islam ni. Masih orang panggil makan tak cukup. Hidup segan mati tak mahu lagi ni. Dia orang tak sedar, dia orang ingat pahala lah.
pasal anak ambil tahfiz juga, mak bapak dapat syafaat. Surga lah. Itu lah. Tapi Ustaz, mungkin yang menyedihkan bukan saja bab itu, tapi kita di surau-surau masjid-masjid kita pun masih membicara soal fardhu ain mengenai hal fardhiyah. Tidak bicara soal masyarakat, soal tamadun, soal. Jadi bila keluar dari masjid surau, masuk tempat dunia kerja, kita jadi macam sekular. Di dalam surau, balik ke masjid, kita berbicara soal sembahyang, puasa, zakat itu, dan kita bincang soal hukum hakam, tidak pula kepada maqasid, tujuan lebih tinggi, kenapa kita solat, kenapa kita. Jadi saya macam Ustaz tu, dia mungkin Maududi dah kupaskan soal akhirnya dia good Muslim ialah fikir diri sendiri, tapi tidak menjadi satu force untuk bawa perubahan atau tajdid. Nanti katain sebenarnya wallah itu hanya pengukuhan Ustaz ya, wallah. Ana sendiri secara peribadi beberapa tahun akhir ni Ana nak bawa kitab Qardawi lah. Jadi kita tak baca lah, kita lama-lama jarang-jarang ada lah. Tapi kebanyakan bawa Qardawi, tapi tengah-tengah masjid ni macam baru dengar lah benda-benda cerita macam tu kan. Macam Qardawi buku dia apa tu, buku tauhid dia tu kan, Al-Iman wal Hayah tu. Bagaimana iman tu boleh meningkatkan produktiviti, bagaimana dia bicara benda macam tu. Bagi orang kita benda-benda baru, dia nak ngaji, dia nak ngaji sifat 20 juga. Dia nak sifat nafsiyah, sifat maknawiyah, sifat tu. Melawai lah syiah, lawai lah dengan Mu'tazilah, lawai lah. Oh tu tak ada kan? Dah bersilat apa lagi? Agak sudah mati dah tu. Kita dah menang dah. Ada bersilat lagi. Itu masalahnya. Jadi rugi mata nak murid, rugi masa jemaah, rugi masa ustaz sendiri. Aduhlah. Jadi kita nak betul tu, kena nak macam mana. Apa ni Ustaz? Ustaz sendiri mau masalah, Ustaz sendiri mau masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Saya pun tak mampu nak bicara soal yang futuristik sangat. Apa ni? Cuma saya nak respon kepada apa yang Nazli sebut tadi tentang Indonesia tu. Apa ni, minta Nazli sebut lagi sekali boleh tak? Saya lebih jelas isunya. Assalamualaikum. Haji Asri. Ni saya dengar lah kan, sebab saya ada belajar sedikit bahasa Arab. Jadi kita pun dengan asatizah ni rapat kan. So dia ceritalah, dia orang ni cerita, dia kata kami kan kalau orang-orang Mesir lah. Saya tak lihat pada Jordan bersama di antara pelajar Mesir dan pelajar Jordan lah. Dia kata kalau kita dekat-dekat kita nak masuk dekat pasport semua tu kan, bagi pelajar-pelajar Malaysia, orang Arab layan kita lebih baik berbanding dengan orang Indonesia. Jadi dia kata mungkin juga kita Malaysia ni lebih lembut lah kan, banding dengan kita Malaysia lebih lembut dari perspektif orang Arab lah. Saya tak tahu orang Arab Mesir ke Jordan, saya tak tahulah, dua ni yang besar kan. Jadi dia kata mungkin juga Indonesia dia keras sikit kan. Jadi dia terasa lah, jadi dia sharing lah dia orang punya experience. Jadi apa ni, okey apa ni, saya ingat dia macam mana ya, kalau kita nak bicarakan soal macam perubahan apa ni di Indonesia ni, dia mungkin skop dia lain sikit lah daripada apa yang Nazli sebut tu. Apa ni, yang itu rasanya mungkin lebih kepada persepsi umum lah kawan. Macam apa ni, layanan masa kita pergi umrah, masa pergi haji kan ada persepsi orang Arab tertentu lah terhadap apa ni orang-orang kita ni. Walaupun saya rasa
tak adalah beza sangat kot orang Indonesia dengan orang Malaysia ni. Cuma kalau tak tahulah banyak mana kita nak bincang soal perubahan yang berlaku di Indonesia tu, mungkin juga dia jadi ke belakang pula ya, sebab Farid ni bawa ke depan sangat macam saya pun tak mampu nak membicarakannya ya. Indonesia ni dia perbincangan perbahasan ideologi, dia mengambil tempoh kira-kira 10 tahun dalam dasawarsa 50-an. Jadi tahun 50 sampai 59 tu adalah waktu perbincangan tentang tentang Islam dalam masyarakat dalam konteks Indonesia. Jadi zaman itu kerajaan memang tidak stabil oleh kerana isu ideologi. Jadi kejap-kejap memerintah jatuh, kejap-kejap jatuh, kejap-kejap ada kerjasama antara Islam dan nasionalis, kejap-kejap pula lain pula hubungannya kan. Tapi saya rasa banyaknya Islam nasionalis juga lah yang bergabung sebenarnya untuk melakukan pemerintahan, tetapi kerajaan tidak stabil oleh kerana pergolakan ideologi yang masa tu. Jadi bukanlah macam kita ni, kerajaan kita berubah dalam masa 2 tahun ni, kerajaan berubah. Ini tak ada masalah ideologi. Cumanya apabila selepas tahun 59, apabila Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden itu dan membatalkan sistem parlimen cara lama dan meletakkan dasar baru, iaitu demokrasi terpimpin, sehinggalah berlaku gerakan September 30 yang komunis cuba rampas kuasa tu. Kemudian Soeharto berkuasa hinggalah Soeharto pula dijatuhkan 32 tahun kemudian dalam reformasi tahun 98. Jadi barulah lepas tahun 98 itu muncul pula perbincangan ideologi, sehingga saya rasa tak sampai 20 tahun. Tahun kita kira tahun 98 tu sampai tahun 2018, kalau kita kata ada 20 tahun pula kemudiannya barulah ada perbincangan balik tentang ideologi, tentang kedudukan Islam dalam negara. Itu pun telah luntur lah, sebab telah dilunturkan oleh di zaman Soeharto, sebab ideologi Islam itu telah ada generasi baru pemikir-pemikir yang membawa versi Islam yang baru lah. Tak mau lagi Islam Islamic State, tetapi membawakan Islam cara budaya kan, macam manalah Nurkhalis Majid dan sebagainya.
dan diajarkan di Institut Agama Islam Negeri dalam tempoh yang agak lama. Barulah dibincang. Jadi itu semua memberikan input baru lah kepada pemikiran Islam. Kemudian barulah tahun 98 itu barulah dibicarakan semula tentang apa-apa yang telah tertinggal pada tahun 1959. Perbincangan balik ni nampaknya begitu juga lah, dia pun dah lunak dah. Dia hanyalah dibincangkan di kalangan tokoh-tokoh masyumi lama yang mendirikan parti politik baru, tetapi pada akhirnya tak ke mana jugalah. Akhirnya habislah generasi kita kata ul masyumi ni. Jadi lepas pada mungkin sampai tahun 2010 pun, lepas tu dah naiklah angkatan baru adalah ni yang tidak ada kaitan dah dengan ideologi politik lama lah. Jadi itulah sekarang ni tak tahulah, saya pun tak mengikuti secara dekat Indonesia ni. Jadi dia bawa ke mana tu tak berapa, kurang jelas juga tapi tidak adalah macam pemikiran lama yang kita harapkan daripada tokoh-tokoh dulu. Tetapi itulah juga mungkin saja keterbukaan Indonesia itu kepada pemikiran baru membantu juga kan, membantu juga dalam penerokaan model-model baru. Jadi boleh jadi ada baiknya juga, tapi saya tidak ada authority lah untuk berkata apa-apalah dalam hal itu, dekat menceritakan tentang proses sejarah yang telah dilalui lah. Boleh menyumbang ke tidak. Terima kasih. boleh anda mencelah nampak pandangan Akhi Hasri sikit. Sebab anda dah tengok pendekatan Ismail Faruqi mengenai islamisasi ilmu berbanding dengan integrasi ilmu yang dipanggil Fazlur Rahman. Di Indonesia ni anda faham macam triple IT ni pandangan walaupun ada tapi tak sebegitu sangat berbanding contohnya dengan kita di Malaysia berkenai dengan fahaman Ismail Faruqi kan. Betul ke akhi? Wallahualam. Ana pun sebenarnya tak ada kapasiti juga lah nak bercakap soal ini. Mungkin ahli akademik lebih lah kan. Cumanya Indonesia ni bergelut dengan soal liberal pada untuk tempoh yang agak lama. Jadi tak tahulah setakat mana ideologi liberal itu masih menjadi sesuatu yang mendominasikan alam fikir mereka. Tetapi pada tahun-tahun 2000-an tu saya rasa memanglah dalam dia macam ada syndicated column, dia tahu major newspaper, small newspaper, semuanya membawa pemikiran mereka. Pemikiran seperti ada seorang kolumnis yang sering menulis ni, Latif Syaukani itu, kemudian mereka ini yang melawan mereka ini adalah anak-anak murid Profesor Said Najib Al-Atas yang belajar di ISTAC ni, seperti Adian Husaini,
dan yang lain-lain kerana pun tak ingat dah nama mereka ni. Jadi pergelutan ini mengambil tenaga juga mengambil tenaga, mengambil masa juga, sehingga hal-hal yang lebih utama dalam kaitan yang kita kata integrasi ilmu dan pengislaman ilmu ni, ana tak tahulah setakat mana yang mereka boleh bagi tumpuan, dan hasilnya pun tak pasti jugalah sejauh mana terikut. Fauzan lebih tahulah hasilnya dalam bidang ini ya. Ustaz Kamil, Ana ambil kesempatan sikit Ustaz. Tadi Dr. Rahim ada sebut soal perlunya pemimpin yang boleh ada wibawa. Ana teringat masa Ana satu ketika dulu tanya Profesor Kamal berkenaan dengan ketika Iran dengan Ayatollah Khomeini. Kita di sebelah sini menghadapi juga isu apakah tidak ada kebangkitan ataupun perubahan di sebelah Nusantara seperti apa mungkin berlaku di Iran. Tapi bila Ana bincang dengan Prof. Kamal, dia cara Ana tahu mungkin agak cara santai lah jawab pada Ana. Dia kata kita di Malaysia ni contohnya, kita tak ada tokoh seperti mana tokoh-tokoh seperti di sistem di Iran contohnya. Kerana di Iran tu perkataan Ayatollah Ruhollah Khomeini tu, dia tu dapat stature itu ataupun kedudukan itu bukan daripada sistem formal dalam kerajaan, tapi sistem ulama-ulama yang bagi dia di kalangan dia diakui di kalangan ulama mereka. Jadi kata Ruhullah, Ayatollah Ruhullah itu ialah satu stature yang tinggi, menyebabkan bila Khomeini membuat satu fatwa, pengikut dia dan juga rakyat pegang sungguh. Jadi kalau kita di Malaysia ni, kalau nak buat fatwa, bergantung kalau jamaah mana. Kalau PAS dengan PAS dia punya tokohnya, kalau kerajaan ada dia punya sistem Jabatan Agama Islamnya, dan kita gerakkan yang lain akan ada sistem masing-masing untuk fatwa dalaman. Jadi itu mungkin satu, kerana dalam sistem kita tidak ada sangat begitu rupa. Apakah mungkin tradisi ataupun amalan kepimpinan yang sedia wujud di kalangan kita ni juga menjadi satu faktor kegangan, faktor yang perlu kita ambil kira lah. Wallahualam. Macam mana story Indonesia, Malaysia lah. Kalau di Mesir lah pengalaman anda tengok. Di Mesir ni di bidang intelektual, Indonesia lebih maju. Sebab dia kalau duta dia dulu waktu Quraisy Shihab pernah pergi jadi duta di Mesir. Dia macam dia ada hubungan lah kedutaan dengan pelajar-pelajar. Jadi dia berbincang tu, dia banyak terjemah buku, dia duduk bincang benda-benda di Mesir tu, dia balik Indonesia. Macam kita budak-budak Malaysia, ada segi intelektual di Mesir, tengok ada persatuan tu, dia lebih pada politik. Ni pun UMNO, ni pun PAS, ni pun tak ada tasawuf. Dia jadi gitu. Jadi sebab kita tak ada bimbingan lah buat kita di Mesir, dari segi pemikiran, dari segi dakwah. Masing-masing gitu lah. Bila balik rumah tu jadi masing-masing tu. Bila rumah pula Mesir buat cara dia, Jordan buat cara dia. Balas di Jordan tu balik balas rumah pula. Dia bukan balik ilmu saja, balik balas tu, balik pok tu. Jadi sebab tu di Malaysia yang nampak lebih cacat marba lah, tak ada. Sebab tu kalau budak-budak banyak di Mesir, pertama kali tak terikat dengan mana-mana gerakan Islam, tengok balik jadi ustaz makin gaji lah. Allah Allah. Lepas tu kalau gaji-gaji sikit dia gila masjid mengajar secara dakwah individu lah, tak berkesan lah kita punya. Tenaga banyak tapi tak berkesan. Di sini nak nampak peranan apa
Macam perangai waktu Abin tahun 70-an 80-an tu. Nampak sekarang ni tak tahu dah. Sebagai orang di luar ni tengok daripada jauh. Kita nampak dalaman yang kita nak lebih kepada begitu dan nampak. Mana ahli-ahli untuk tapi keluar tu nampak kurang. Sebab tu kadang-kadang kita tu digerah. Tak tahu kita sekarang gerah kita naik ke, gerah menurun ke, atau gerah begitu saja ke. Sekarang ni bila ada generasi awal dah tua, pegang jawatan-jawatan penting-penting mereka. Jadi generasi muda ni lebih pada profesional. Jadi profesional dia hadir dia, orientasi dia. Tapi sebagai cakap umah kita nak bincang dululah. Zaman Anwar, zaman Sidi Fadil dah nampak dah makin tokoh kita pun tak terkenal lah dari segi untuk orang ramai lah. Di situ lah kebaikan kita kena buat balik. So, macam Haji Hadi pun dia naik tu. Awal 80-an tu budak-budak ITM masa mula masuk pah. Mereka ni ada hebat. Dicapai dia buat poster dia tu jadi naik. Dia tak boleh naik yang begitu je. Dia kena dirancang juga. Jadi kita lepas sidik tak ada ni pun. Dr. Makna Manuti ke siapa ke, Muhammad Azhar ke siapa. Mereka kena ditunjukkan juga lah. Kena ada perancangan buat. Tidak dia tak ada tokoh lah. Bunyi, Abi, tahu lah Abi ni. Ingat Abi Anwar dulu. Abi sudah Fadil. Lepas tu dia macam putus gitulah. Buat kali orang itu juga lah. Ikrar ke siapa ke. Jadi akhir sekali. Jadi bahasa sejarah lah. Allah alam. Ada lagi pandangan tambahan yang lain? Dah 10.39. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Sikit lagi saudara Faiz ya. Ustaz tanya sikit je. Okey. Sebab kita punya fokus kan dalam sekolah, dalam pengajaran agama, kita terlalu menekan fiqh terlalu banyak ya. Haram, halal, harus, semua-semua tu kan. Saya rasa kan kalau kita juga include usul fiqh kan. Jadi kita boleh bezakan antara yang besar dengan yang cabang kan. Jadi kita bolehlah orang kata apa kita can be different, kita boleh berbeza dalam perbezaan. Maksud saya bila kita faham, tak adalah kita insist orang lain buat sama dengan apa yang kita faham kan. Sebab sekarang ni kita tak faham usul fiqh kan. Kita faham ini tak boleh. Kalau kita pergi masjid ke surau dalam komuniti pun ni tak boleh, tidak boleh. Jadi kita banyak menghukum seseorang daripada memahami. Maknanya kalau seseorang itu macam SOP lah, senang SOP kan. Kenapa kita ada SOP kan? Jadi set polis ni tak faham. Jadi bila dia penalty, dia saman semua orang, dia tak faham. Kadang-kadang seseorang tu dia langgar SOP ada sebab-sebab. Jadi kita dalam Islam, kalau dia ada sebab, then insya-Allah dari segi Allah, jadi wallahualam macam mana Allah timbangkan dia punya status di sisi Allah, kita tak tahu. Tapi bila kita tak faham usul fiqh, kita menekan terlalu banyak fiqh ni, saya rasa masalah. Kan? Jadi disebabkan kita takut tau, kita jadi takut. Kita takut nak orang kata apa, nak keluar dari teritori sebab kita takut masyarakat kita akan hukum kita dan akan label kita dengan certain label. Jadi kita ni masyarakat Melayu lah kita kan. Kita banyak orang putih panggil herd mentality lah. Kita tak suka kita tersisih dalam masyarakat. Jadi kita tak berani membuat sesuatu yang masyarakat tak buat kan. Jadi kalau terlalu banyak sangat menekan, bukanlah kata tak boleh hajar fiqh, tetapi cara macam Ustaz kata tadi lah, cara kita mengajar fiqh sekarang agak outdated sikit kan. Jadi saya rasa ialah kalau fiqh tu boleh diterjemahkan kepada practice fiqh orang kata applied fiqh kan. Applied fiqh maknanya you faham kenapa macam Ustaz bagi kita tadilah, maknanya sekarang Ustaz kata kaedah
perubahan. Ada dua yang saya faham. Maknanya satu menjaga darurah dan kedua dalam antara dua mudarat mana yang lebih ringan. Kita faham itu dan kita boleh ambil tindakan. Tapi dalam masyarakat, kadang-kadang masyarakat tak faham. Tetapi bila masyarakat faham kaedah ini, masyarakat kata, oh dia tahu konteks dia. Jadi kita tidak ada husnuzon kan, tak ada prasangka apa-apa sebab dia dalam konteks dia. Jadi saya rasa inilah maknanya, betul Ustaz kata kena revise balik kot macam mana kita mengajar fiqh dan macam mana kita nak apply fiqh dalam kita punya konteks sekarang lah. Allah Ustaz. Ustaz kena unmute Ustaz. Dulu kiblat kita Mesir. Di Mesir ni ada fakulti syariah. Dari fakulti syariah ni dia mengajar fiqh lah. Dan masyarakat kita pula, dia masyarakat malah membaca, malah belajar. Dia masyarakat kita ni lebih suka nasi bungkus. Dia telah siap. Sebab tu ustaz-ustaz adik mengajar fiqh, dia telah siap. Yang ni halal, yang ni haram, yang ni makruh, yang ni harus. Kalau kita nak mengajar usul fiqh tu, macam kita nak mengajar masak. Mana ini lengkuah, ini kunyit, ini halia. Yang tak kenal. Jadi sebab tu, Ana ada cuba juga mengajar di masjid usul fiqh. Oh dia orang macam, payah lah, teknikal lah, banyak istilah lah. Dia orang kita ni malah ya. Jadi suka nasi bungkus. Nasi bungkus nanti ada. Dah ada satu sotong, dah ada daging, dah ada. Ada fiqh. Jadi mentaliti masyarakat ni macam mana kita nak bangun. Jadi bergantung lah, telur dulu, kaya dulu ni. Anak murid kena ajar. Anak murid minta dengan ustaz, kau ustaz minta dengan anak murid. Lepas tu tempat kita pula pengaruh tasawuf datang. Jadi pengajar tafsir ni kemudian. Pengajar hadis lagi kemudian. Pengajar usul fiqh ni lagi kemudian. Tak ada, tak berkembang. Setelah daripada di universiti. Jadi benda ni lah, benda kita nak, mana pemikir masyarakat kita kena struktur kesemula ilmu ni. Sebab tu Nabi cakap yang murtaka kemarin, sebenarnya ilmu akidah ni kita kena peracur semula. Akidah ada hari ni lah kita nak. Fiqh pun fiqh hari ni lah. Usul fiqh pun usul fiqh hari ni lah. Anak percayalah orang belajar macam Ana ni, ramai yang ada ilmu tapi tak tahu nak guna. Dia ada asas-asas, dia ada sejarah, dia ada basic, tapi aplikasi tu tak tahu. Baru kita tak ajar. Dan kita pun tak tahu. Dia dah ajar baca kitab. Jadi itu dia hadapi oleh ustaz-ustaz ni. Sama ustaz-ustaz ni tak ada yang berani nak cerita kelemahan dia. Anak boleh cerita lah pasal anak ustaz. Jadi kita tahulah. Jadi kalau hak dulu PhD pun tak berani, hak dulu BA, MA, BA lagi teruk lah maksudnya. Jadi anak takut bimbang, takut ilmu kita, ilmu agama pun tak sampai ke atas, tak sampai ke bawah ni masalah. Tapi masa-masa tu berasa ke balik Mesir, balik Jordan, balik Morocco, balik Mekah. Ada bawa cerita tu lah. Akhirnya pakai serba, pakai jubah. Tapi kita cakap macam tu sensitif. Orang kata kita sombong lah, kita apa. Tapi sampai satu tahap betul-betul kita kena mengaku dah. Tak kat mana kedalaman ilmu kita. Dan dia tafakuh fiddin, dia tak sampai ke situ. Dia setakat faham, setakat reti sikit-sikit. Sebab tanah setakat sekali lah. Kata kalau belajar setakat BA, bila syariah, bila usuluddin ni, tak ke mana lagi. Jadi, boleh baca kitab. Setengah tu sebut nama kitab pun tak betul lagi. Jadi, comanya ustaz-ustaz ni dia pandai bahasa Arab sikit pada orang lain. Orang lain tu buta langsung, dia pandai sikit. Darabah. Dia betul lah. Apa boleh baca kitab, boleh baca tafsir, tapi dia nak lari pada kitab tafsir dia. Lari pada huraian hadis lama tu. Tak ada guna akal langsung, takut. Tak adil lah. Macam kita takut baca Quran, takut salah, takut. Macam itulah. Itu dilema sebenarnya. Jadi benda-benda. Ustaz, jadi makna dia zaman awal kita untuk saling membantu antara yang didikan sekular dengan didikan agama tu strategi yang amat tepat dan sesuai dan perlu diperbarui dan mungkin dipermajukan lah.
Kerana kan apa kesatuan dua ni sangat penting. Kalau orang didikan sekular ya, dia tak akan dapat memahami apa kayanya apa asas-asas dan ilmu Islam tu dalam, kalau boleh diterapkan dalam ilmu yang dia belajar tu, wallahualam. Tapi Anak peribadi lah. Anak ialah bangga lah pergi belajar Azhar tu. Tapi sebenarnya bangga juga anak jadi daripada ahli PKPIM, kemudian jadi ahli ABI, dan bersama sahabat-sahabat wadah. Kenal lah dunia sikit. Kalau tidak anak rasa anak ni macam katak bawah tepung betul lah. Tapi kalau anak kata kita ustaz marah. Bukan itu dah lah macam itu. Lepas tu bidak agama sekarang ni. Kalau rakyat, kalau apa ni, hak lain pada kementerian ni, dia buat majlis raja-raja. Dia ada lembaga pengayak agama. Ya tu tak bergerak. Majlis raja-raja, dia pun tak ada protokol, tak ada duit. Jadi sekolah terbiar, ada lembaga tu. Ada siapa dia tu. Siapa dia, ada tengok pengurusi, tengok ada pengurusi. Bukan pengaruh pelajar ke apa. Tapi tak nak buat apa dah. Raja pun tak ada. Itu jadi majlis agama kita pun tahu dah. Jabatan agama tu. Semasa tak ada penggerak agama dia betul-betul. Kita kata serius lah. Ada inisiatif. Ada fikrah. Jadi kau ke mana pun. Bergantung kepada gerakan Islam lah. Kalau gerakan Islam tak bergerak, tak ke mana lah. Jadi kita tahu lah kerajaan ni dia buat takat. Takat dia mampu dah. Dia pun tak nak lebih dari tu dah. Kita pula daripada menteri-menteri pun sekarang ni dia sibuk minta masyarakat lah. Kepentingan diri, kedudukan, gaji. Benda tu lah. Jadi rakyat lah terbiarnya. Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Okay. Perbincangan malam ni sangat baiklah ya bagi saya. Terima kasih sahabat-sahabat yang membawa tadi bahan-bahan yang telah dibaca dan diadam sendiri dan dikongsikan bersama-sama semua. Ini satu perkara yang baiklah dalam program-program seperti ini. Saya sendiri anggap program ni macam usrah-usrah kita. Sebab tu usrah kita pun sebenarnya terajak lah. Tapi Alhamdulillah perbincangan sangat baik. Ini adalah tradisi yang kita dah lama macam ni lah. Memang bila kita bincang, kita jadi sonok, kita dah terlebih. Tapi banyaklah yang kita dapat faham, gabungan pemikiran-pemikiran yang terkini dan juga ikut komen Ustaz tadi, sebenarnya kita lebih perlu melihat ke hadapan lah. Kita kena bebaskan pemikiran kita kena jadi lebih berani untuk mendepani masa hadapan dalam konteks melakukan perubahan yang bermanfaat pada agama yang kita cintai. Jadi untuk malam ini saya rasa cukuplah sekadar yang kita telah kita sampai 10.51 ni. Saya ingin ucapkan terima kasih lah kepada Ustaz yang tidak jemu untuk sama-sama kita. Dah banyak aktiviti. Jadi Syekh Azri ada apa-apa makluman ke untuk program seterusnya? Ada nanti kita set balik untuk bulan depan. Jadi terima kasih sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita tutup majlis kita pada malam ini dengan salam dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.